ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Alhamdulillah masih pada peserta awal lah yang masuk tanpa menzalimi mereka yang masuk awal. Kita mula teruslah, manakala sahabat-sahabat yang masuk lewat nanti mereka boleh recap balik melalui rakaman lah insyaAllah. Abang Zaim selaku pengelola bagi teratak hadis ada merakam kita punya sesi dan seumpamanya. Baik, tempoh hari kita berhenti pada muka surat XV111. Apa tu maksudnya? 18 Roman. Cuma ia adalah nukilan daripada, kita masih di mukaddimah, saya nukilkan berkaitan dengan manhaj ataupun metodologi pengarang asal iaitu Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala apabila beliau membincangkan kisah-kisah yang bersabit dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kisah-kisah yang diriwayatkan, yang dinisbahkan kepada Al-Quran dan hadis. Beliau telah memberikan garis panduan, inilah cara yang sepatutnya bila kita berinteraksi dengan kisah-kisah yang bersabit dengan agama, yang bersabit dengan perkara ghaibiyat, sam'iyat, ilahiyat, perkara-perkara yang bersabit dengan nak nisbah ni adalah Rasulullah kata, ni adalah Allah Ta'ala kata dan seumpamanya. Ia satu disiplin, epistemologi. Dalam bahasa falsafah dipanggil epistemologi, the theory of the knowledge. Kenapa riwayat ini menjadi sakral? Kerana ia secara sahih mari daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian perkara-perkara itu termasuk perkara-perkara ghaib. Ghaib, masa lalu, masa akan datang, di alam selain daripada alam ataupun yang mata kita mampu capai ataupun teknologi pada hari ini mampu capai. Dulu dalam perut ibu ni janin dikira sebagai ghaib. Hari ini tak ghaib mana dah tuan-tuan sebab ada alat untuk scan masuk tengok apalah perut tu. Maka ada hal-hal ghaib yang dulu ghaib tapi teknologi dapat capai pada hari ini. Namun di sana tetap lebih banyak lagi perkara ghaib yang teknologi ataupun kemampuan manusia tak mampu capai dan hanya berpada dengan nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita recap balik dari atas ni, kita baca lajulah di sini. Okey, Profesor Dr. Sulaiman Ashqar ni sebelum ditulis Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, dia terlebih dahulu 10 tahun sebelumnya telah tulis Sahih Qisasun Nabawi, iaitu menghimpunkan hadis-hadis sahih berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul. Dan dalam mukaddimahnya, dia tulislah benda-benda ini. Dia kata, sesungguhnya tingkatan kisah para Nabi mengikut tingkatan kisah Al-Quran. Jika Al-Quran ialah kalam Allah, maka kisah para Nabi juga kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah. Sebab datang daripada Quran, sebab datang daripada hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha tu. Jika Al-Quran ialah kalam Allah, maka kisah para Nabi juga kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah. Oleh yang demikian, kedua-dua kitab tersebut berkongsi sumber dan tujuan. Maka tujuan kisah-kisah dalam hadis sama dengan tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Samalah. Jadi jelaslah di situ satu kisah yang nak nisbah pada Quran, nak nisbah pada hadis, mestilah ia sahih. Mestilah ia hadis yang sahih. Begitu. Baik. Menggunakan skema ini, epistemologi ini, kemudian saya telah membuat kajian tesis PhD saya untuk menganalisis teks Melayu, teks kisah Nabi dan Rasul yang digunakan di alam Melayu kita ini.
Jadi daripada situlah kita tahu. Tapi para pengkaji sastra, sebab teks Melayu tradisional ni dalam tulisan Jawi. Bila dalam tulisan Jawi, yang banyak kaji teks-teks Jawi ataupun teks-teks hikayat lama ini adalah golongan sastrawan, orang bahasa, orang sastrawan seni. Agamawan, walaupun kaji, mereka juga terikut-ikut dengan skema pengkaji sastra. Maka mereka tak lihat dari aspek sahih ke tak sahih, betul ke tidak. Mereka juga tengok lagi aspek sebagaimana golongan sastra, pengkaji sastra duk tengok. Bila saya tengok, saya kata tak boleh begini. Walaupun kisah ni dah jadi hikayat, penuh dengan itu, tapi ia tetap kisah yang diambil sumber asalnya daripada Al-Quran. Sebab ia kisah Nabi dan Rasul. Jadi saya kata tak boleh lah. Mestilah kita nilai juga dari sudut aspek riwayah dirayah ataupun disiplin dawabit ilmu dirasah Islamiyah. Jadi bila begitu, banyaklah benda yang kita dapati mengejutkan finding kita. Satu thesis master. Okey, Syed Herudin kata kita dah sampai S1X. Sekejap. Betul lah. Saya ulang balik dari awal untuk recap. Kita berhenti daripada hari sini kan. Kita tinggal situ hari sini, kita masuk sini lah. Kita masuk sini. Cuma kita berhenti situ hari ini. Ya? Kita berhentikan muka surat satu X tu. Bawah ni Haji? Yang tu kita berhenti dari atas ada mula. Dari atas ni lah deh. Kisah-kisah dusta. Okey, betul-betul. Jadi kita last itu kita silat. Cuma saya recap balik berapa poin di atas ni. Sekejap je. Kita ulang balik sikit. Okey, baik. Terima kasih Haji atas kecaknaan. Okey, baik. Kemudiannya yang kedua tu ringkasnya, kedua-duanya bermaksud mempersembahkan bekalan kepada para pendakwah dan orang-orang soleh. Sifat cerita dalam Quran dan hadis ni bukan untuk sebagai cerpen, sebagai hikayat, sebagai novel, filem, tidak. Dia ada matlamat khusus, ibrah, pengajaran. Dia bukan untuk kita tahu cerita tu saja, tidak. Tapi dia lebih pada ibrah, pengajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tu. Jadi dia kata situ, bekalan kerohanian terkandung dalam kisah-kisah tersebut menjadi minuman kerohanian dan juga kepada roh kaum mukminin termasuk hati dan akal mereka. Maka kisah-kisah Al-Quran dan hadis mengalir dalam diri mereka dengan aliran yang halus dan suci. Peristiwa-peristiwa dan kalimat-kalimatnya mengandungi banyak pengajaran dan faedah, memimpin ke jalan lurus, menjadi penghalang kepada kaum mukminin dalam melakukan dosa dan kerosakan. Okey, baik. Seterusnya, kitab ini seperti yang diketahui pada tajuknya terbatas kepada hadis-hadis sahih sanadnya daripada Rasulullah SAW. Dan saya tidak menyalahi kaedah ini kecuali hanya dalam beberapa kisah yang mauquf, yang terhenti atas sahabat, yang sahih sanadnya daripada mereka, dan kemungkinan mereka mendengarnya daripada Rasulullah SAW, dan kemungkinan mereka mengetahuinya daripada sumber selainnya. Adapun pembatasan kitab ini atas hadis-hadis sahih tanpa hadis-hadis yang cacat, dhaif, batil dan palsu, kerana sandaran hadis-hadis yang demikian kepada Rasulullah SAW adalah dusta atas nama baginda dan ia termasuk antara dosa besar. Hadis yang kita baca semalam juga iaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, siapa yang berdusta lantas menisbahkan kepada Rasulullah SAW, maka tempatlah tempatnya dalam api neraka. Maka tidak boleh bermudah-mudah menisbahkan sebarang bentuk riwayat kepada Rasulullah SAW kerana kisah-kisah, khabar-khabar dan kejadian-kejadian tersebut adalah termasuk urusan ghaibiyat yang hanya boleh bersumberkan Al-Quran dan hadis sahih. Kita mempercayai perkara-perkara gaib yang benar, manakala kisah-kisah gaib yang tidak datang daripada sumber Allah dan Rasulnya, ia adalah satu penyimpangan daripada jalan yang benar dan berisiko membawa ke arah kesesatan. Justru orang Islam, pada saya lah ada satu lagi benda, selain daripada logik akal, pertama akal lah, logik akal. Yang kedua, kita ada yang dinamakan sebagai logik iman. Logik akal ni, of course lah, yang wajib bagi akal, yang harus bagi akal, yang mustahil bagi akal. Biasanya,
golongan Asy'ariyah memang pakarlah dalam membahaskan fungsi akal ini. Baik, adapun logik iman itu lebih tinggi daripada logik akal. Logik iman menurut saya lah, ini saya punya pembahagiannya. Logik iman ni kadang-kadang benda yang tak masuk akal, benda-benda yang tak masuk akal, tetapi terbukti ada nas yang sahih. Nas yang sahih. Daripada apa dia sumber dia? Yang pertama Quran, yang kedua Al-Hadis. Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Allah minta maaf. Okey. Jadi segala, walaupun perkara itu tak jadi akal, sebagaimana mukjizat Nabi, banyaklah peristiwa apa semua itu begini, walaupun tak logik di akal, namun kerana ia mempunyai nas yang sahih daripada Quran dan hadis, cukup syarat untuk menjadi sahih, logik iman kita tetap terimanya. Dan saya bagi contoh tempoh hari mudah saja. 1500 tahun dulu ni zaman Rasulullah, ni zaman Rasulullah, ni zaman kita, betul? Dua titik tu. Jadi ni 1000 dekat 1500 tahun dah, hampir ya. Plus minus 1400 berapa dah kita? 60 lebih berapa ni? Plus. Hampirlah 1500 tahun dah daripada zaman Rasulullah wafat sampai dah zaman kita ni 2023. Rasulullah berapa ni? 1640 kah? Cuba cek balik. 1570. 570. Itu 570 Masihi kah? Cuba cek balik. Okey. Okey. Ketika Rasulullah, zaman Rasulullah ni, hadis-hadis Rasulullah sebut tentang masa depan. Masa Rasulullah hidup ni, kita belajar hadis Sahih Bukhari, Muslim semua, sebahagian daripada yang Rasulullah sebut adalah futuristik, masa depan. Bahkan lebih jauh sampailah ke hari kiamat, sampailah ke akhirat lah. Tetapi di antara zaman Rasulullah dengan zaman kita ni, berapa banyak dah hadis-hadis yang Rasulullah sebut telah berlaku. Kejatuhan Rom, kejatuhan Farsi, tentang sahabat ni menjadi contohnya Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi ketua Arbandar Laut pertama Islam, dan pelbagai lagi munculnya Tartar menyerang Baghdad, muka macam cermin apa semua, memakai bulu, muka macam piring, dah sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebelum sampai zaman kita ni, berapa banyak dah hadis-hadis yang Rasulullah sebut telah menjadi kenyataan. Telah direalisasi, telah berjadi. Jadi pelik apa untuk kita terima? Apakah susah untuk kita terima yang Rasulullah sebut tentang akan tadi ni? Sehingga hari pun samalah kisnya berdasarkan data ini pasti juga akan berlaku. Boleh faham ke maksud saya? Boleh faham ke? Bagi setengah orang yang mungkin ada keraguan. Ya, Haji Razi? Faham. Jelas. Bagi setengah orang mungkin dia ada keraguan. Dia timbul hadis. Rasulullah sebut tentang golongan anti hadis ni lah, golongan Quraniyun. Bagi mereka Rasulullah sebut tentang Mahdi ke, tentang Dajjal ke apa semua tu, pada mereka nampak macam absurd. Nampak macam Nabi Isa turun dari langit. Turun dari langit lah keadaan macam cerita Marvel ke, macam cerita Superman ke, tak? Dia duk khayal lagu tu. Kuat tengok filem sangat tu. Kita kata begini saja, logik iman kita menyatakan selagi mana riwayat itu sahih, terbukti sahih daripada pelbagai sumber, kalau kata masih ada pertikaian di kalangan ulama tu, kita boleh reserve lah. Tapi kalau kata majoriti kata sahih, ada pula dalam Bukhari Muslim sebagai contoh, maka logik iman kita segera kena aktifkan. Walaupun logik akal ni bersalahan ada, tapi logik iman kata selagi nas sahih, terbukti ada dalam Quran, terbukti ada dalam hadis, hadis pula terbukti maqam paling tinggi sahih dia, mutawatir, bil lafz, dengan bil makna, dengan bil lafz, kemudiannya wajib atas kita untuk beriman total. Dan kita nak hilangkan lagi keraguan itu,
kita pun baca pula hadis-hadis yang Rasulullah sebut pada tahun antara 570 hingga 550 lebih, 530 masih ialah 63 tahun Rasulullah kan. Makanya, ya peristiwa Isra Mi'raj Syekh Herudin. Betul. Antaranya lah. Tetapi berapa banyak dah yang di antara Rasulullah wafat sampailah ke zaman kita ni terjadi hadis-hadis Rasulullah sebut dulu tu, lepas Rasulullah wafat jadi betul belaka. Betul-betul jadi belaka. Jadi berdasarkan data ini yang terkumpul, maka kita yang duduk zaman ni jangan duduk pelik untuk nak beriman hadis-hadis Rasulullah yang akan berlaku lepas daripada zaman kita. Jangan duduk pelik. Itu cara kita menghilangkan keraguan. InsyaAllah. Baik. Kita masuk seterusnya. Kisah-kisah dusta yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sangat berisiko menyebabkan seseorang Muslim itu menyerap unsur akidah, akhlak dan nilai-nilai yang batil dalam diri mereka. Ya. Bila sebut kata kisah-kisah dusta, yakni tidak dapat dibuktikan memang ada asas sumber daripada Quran dan hadis, maka kita assume dia adalah cerita yang tidak benar, tidak sahih, dan cerita yang direka atau daripada semua yang batil. Maka ia dikira bukan daripada agama ini dan bukan daripada Allah dan Rasul. Maka ia adalah unsur-unsur luar. Dan unsur luar ni tidak lain melainkan untuk nak rosakkan kemurnian akidah syariat kita orang Islam. Begitu. Sebagai contoh yang disebutkan nanti oleh Tuan Syekh Herudin, peristiwa Isra dan Mi'raj. Antara peristiwa yang paling banyak mendapat perhatian, kritikan, ejekan, bahkan dikembangkan, ada jadikan novel, The Divine Comedy. Goethe ke siapa dia buat? Dia baca cerita Isra Mi'raj tu, dia pun buat satu macam novel, tajuknya The Divine Comedy. Nampak? Sebab pada mereka benda tu tak logik. Macam mana berlaku begini ni. Maka dia katalah Islam ni superstitious, begini ni. Sedangkan kita tolak superstitious. Benda karut, benda khurafat, tahyul, kepercayaan mengarut, tahyul, mahyul, sial, majal. Semua Islam tolak. Tapi kita ada satu disiplin, selagi mana ia terbukti datang daripada Quran, selagi mana ia terbukti datang daripada hadis, maka kita terima walaupun pada asas ia nampak macam tak logik. Ini beza. Kita bukan percaya ikut dan je. Kita percaya pada satu asas dan pada satu sandaran. Dan ini yang menyebabkan pentingnya untuk menjaga keaslian dan juga keturunan sumber agama ini, iaitu Quran dan hadis. Sumbernya asli dan kefahamannya yang tepat. Kefahaman kefahaman terhadap nas itu yang tepat. Baik, seterusnya, kisah-kisah demikian adalah tunggangan mudah bagi mereka yang ingin menyesatkan kaum muslimin. Kalau dalam klasik, golongan Israiliyah lah, riwayat-riwayat Israiliyah. Sebab itulah para ulama tidak betah mengingatkan umat akan bahayanya kisah-kisah dusta, sebagaimana mereka mengingatkan mengenai para penulis ataupun novelis yang tidak dapat membezakan hadis sahih dan hadis dhaif. Tiba-tiba mutaakhir ini muncul penceramah yang namanya doktor, yang namanya profesor, atas modal ataupun premis boleh membaca dalam bahasa Arab, menukilkan semua maklumat dalam bahasa Arab, dikeluarkan untuk masyarakat awam, lantas diriwayatkan ataupun dinaratifkan seolah-olah itu semua sahih belaka. Bahaya tuan-tuan ya. Itu dah langgar disiplin belaka. Saya dah ulas malam. Itu sangat bahaya dan langgar disiplin yang ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah sudah susun ataupun sudah bangunkan buat sekilama untuk menyelamatkan umat. Tiba-tiba mereka ini menerobos ataupun membuka ruang fitnah itu muncul semula pada masyarakat kita. Ni adalah kitab. Kenapa tak sahih? Ni adalah kitab Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Ibn Jarir At-Tabari, takkan tak sahih? Ni adalah kitab sekian, takkan tak sahih? Ni ada sekian. Kenapa kita tak guna Israiliyat? Israiliyat kemungkinan sahih, kemungkinan tak sahih. Jadi kenapa kita nak tolak 100%? Kita boleh terima. Syubhat-syubhat itu dibawa. Akhirnya masyarakat, kita tengok mutakhir ini begitu semangat untuk mengangkat yang namanya bangsa Melayu, disandarkan kepada naratif-naratif, riwayat-riwayat dan juga sandaran-sandaran yang bermasalah. Israiliyatnya, tak sahihnya,
mengaruknya, khurafatnya, tahyulnya dan seumpamanya. Sebab tak faham disiplin ni lah. Disiplin berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib dengan sumber-sumber kisah ini yang gaib. Maka situlah, sebab itulah ilmu riwayah dirayah ni sangat penting. Ilmu yang menjadi asas kekuatan Islam. Jaga sumber dan ilmu yang menyebabkan Kristian dengan Yahudi rosak kerana tak jaga sumber agama mereka, kerana tidak ada sistematik dan saintifik dalam masalah periwayatan dan kefahaman terhadap teks yang diriwayat itu. Ilmu riwayah dan dirayah. Termasuklah dalam tradisi ilmu Melayu Nusantara kita, termasuk kitab-kitab Jawi apa semua tu. Dia tak hiraukan sahih tak sahih, asalkan adalah kitab kira betul belaka. Tiba-tiba kita kata kitab ni sebenarnya sumbernya kitab sahih ni. Apa dia? Syamsul Ma'arif Al-Kubra oleh Ahmad Al-Buni. Itu kitab yang memang duduk himpun segala jenis amalan khurafat. Cara nak panggil jin ada, cara nak panggil iblis ada belaka dalam tu. Dia kata ni kitab-kitab Tok Guru dulu ajar ilmu hikmah ni. Ilmu Melayu lama, ilmu orang-orang Melayu dulu, ilmu-ilmu kepandaian tertentu. Sudah. Malah diamalkan dan masih lagi dipercayai. Hari sekian-sekian ada sial majalnya. Bulan sekian-sekian ada sial majalnya. Ada ustaz ceramah, siapa yang bersama dengan isteri dia pada malam bulan Safar. Kalaulah kata lekat anak pada malam tu, maka dikhawatiri anak itu jadi gila, anak itu jadi bengong. La haula wala quwwata illa billah. Ini kefahaman-kefahaman yang disandarkan kepada kitab. Kitab Jawi tu. Rupanya sumber kitab Jawi itu diterjemahkan, diadaptasi, diringkaskan daripada kitab-kitab memang bahasa Arab, tapi kitab sahih rupanya. Ni tidak kira bahasa Arab ke sahih belaka. Kira kitab Jawi ke muktabar sahih belaka. Ni sikap yang perlu dibaiki, sikap yang perlu kita beri kesedaran kepada masyarakat sebahagiannya. Cuma payahlah tuan-tuan, macam-macam label nanti dia bagi kita. Baik, para ulama khususnya bidang hadis bertukulumus sepanjang zaman memberikan peringatan kepada golongan yang banyak berinteraksi dengan dua sumber agama ini, khususnya apabila mereka berkarya. Sebab tu mereka yang berada dalam bidang hadis ni bila balik dan mula bercakap kurang digemari. Kerana mereka akan menegur, yang ni tak betul, yang ni cara faham salah, yang ni hadis ni ada riwayat yang lebih sahih, yang ni begini, yang ni begitu. Jadi golongan-golongan yang dianggap sebagai aliran arus perdana tidak selesa lah. Banyak pula komplain. Ajar pula masyarakat suruh tanya dalil. Menyusahkan lah. Kita nak ceramah-ceramah balik. Boleh sampul. Masalahnya. Ni kita tiba-tiba kena buat homework lah. Kena cek balik takhrij hadis dia pun tak erti mana. Dulu tak mengaji. Maka kena cek balik gitu begini. Banyak cerita. Masyarakat mula bertanya, khususnya di bandar-bandar, alhamdulillah. Tapi di belah-belah luar bandar, kampung-kampung pun kena mulalah bertanya tu. Betul ke ustaz ni, daripada mana ni? Cerita lagu ni betul ke? Ayam dilansir boleh tukar jadi ayam betul ni. Sebab Habib tu panggil keluar. Gambar ayam tu jadi ayam betul. Katung sangat tu. Katung sangat tu. Jadi benda-benda begitu perlukan kepada maksudnya kalau cerita tak logik macam tu pun tiba-tiba ternyata ada riwayat hadis yang sahih. Contohnya, kita confirm lah tahu benda tu tak betul ya. Tapi contohnya, benda yang dia cerita tu betul ada dalam riwayat sahih, maka kita terima. Itu logik iman. Tapi ternyata kita tahu cerita yang dia cerita itu nisbah pada wali mana tak tahu, yang memang confirm tak boleh terima lah. Begitu. Baik. Seterusnya, sangat bahaya apabila kisah-kisah daripada Al-Quran dan Al-Hadis serta sirah nabawiyah mula dikaran dan dianggap mempunyai kesamaan dengan hikayat-hikayat kuno ataupun tradisional, hikayat lama yang juga dongeng-dongengan cerita rakyat. Memang bahaya tuan-tuan bila bercampur aduk. Namun dalam tradisi kesusastraan Melayu tradisional, itulah yang berlaku. Saya tak tahu saya dah tunjuk tidak pada tuan-tuan ni. Ingat tak saya pernah tunjuk tak manuskrip kisah Nabi dan Rasul? Haji Razi saya dah pernah tunjuk ke sebelum ni? Ada. Jawi lama. Jawi lama tu betul. Tunjuk dah kan?
Ya, ada. Tunjuk dah, tak payah dah lah. Tidak jadi dua kerja pula. Baik, seterusnya, ternyata aktiviti ini sudah dijalankan oleh sebilangan penulis yang menulis sirah nabawiyah, termasuk kisah-kisah lain dalam bentuk karya kreatif seperti novel. Antaranya adalah, saya kena sebut nama dia dan benda pun jelas, iaitu karya-karya Abdul Latif Talib ataupun Pak Latif. Saya terlibat secara direct dengan dia masa PTS ya. Dan masa saya mengajar UIA sekarang ni, budak sempak ni, saya tanyalah apa buku yang awak baca apa semua. Sebahagian mereka ada sebut masa belajar dulu banyak baca novel sejarah Islam oleh Abdul Latif Talib. Ya. So kita tak nafikan impact bila dia novelkan, itu besarlah. Orang jadi minat baca, mudah baca, seronok baca. Tetapi impact yang positif, bau buku dia laku, budak-budak jadi minat membaca, tidaklah menjadi indikator ataupun menjadi satu, kita kata, pengesahan bahawa apa yang dia buat itu betul dari sudut disiplin ilmunya. Itu juga dapatan saya bila saya kaji hikayat-hikayat Melayu tradisional yang bersabit dengan kisah Nabi dan Rasul. Walaupun hikayat-hikayat itu berpengaruh, diterima oleh masyarakat, mendasar, dipercayai 100% apa semua itu gini, tapi tidak semestinya karya itu adalah karya yang menepati disiplin ilmu dalam periwayatan kisah-kisah Nabi dan Rasul. Tapi masyarakat terima, masyarakat terima. Apatah lagi masyarakat zaman dulu, masyarakat buta huruf. Masyarakat Melayu kita zaman tradisional ni majoriti 90, hampir 100%, 99% boleh kata ya, adalah buta huruf. Sampai merdeka pun ramai lagi buta huruf. Nah, jadi mereka percaya 100% apa yang disampaikan oleh penceramah ke, pelipulara ke, tukang cerita ke, orang-orang yang dilihat ada ilmu macam Tok Lebay apa semua. Apa yang disampaikan dia percaya 100%. Itu realitinya. Maka saya tidak menyalahkan tok nenek moyang kita lah apabila mereka terlibat dengan hal-hal begini. Semoga uzurul jahal mereka itu Allah Ta'ala ampunkan di atas keuzuran kejahilan mereka dan tidak dapat maklumat macam kita pada hari ini. Tapi kita pada hari ini sudah banyak wacana-wacana, perbahasan-perbahasan, teguran-teguran dibuat secara terbuka. Kalau kata masih lagi dengan sengaja duk percaya pada sumber-sumber itu, maka itu bermasalah lah. Kita khawatir ia termasuk dalam kesengajaan untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Dan Pak Latif ni dia tulis banyak tokoh-tokoh, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan pelbagai lagi. Cuma saya pun tidaklah terlalu sempit, tuan-tuan ya. Kita tak nafikan penting usaha itu. Daripada membaca novel itulah kemudian mungkin muncul beberapa orang yang serius dalam nak kaji, akhirnya menjadi sejarawan ke, menjadi muarrikh ke, menjadi pengkaji hadis ke, riwayat ke, apa semua itu begini. Tetapi yang kita khawatir kemudian sebahagiannya berpada dengan bacaan novel itu yang dianggap, mereka anggap itulah sejarah yang hakiki, sirah yang hakiki. Itu masalah. Nah, dan paling lagi kita tak boleh terima ataupun salah langgar disiplinnya adalah bila dia ni Abdul Latif Talib Pak Latif ni mula tulis novel mengenai Rasulullah dan para sahabat baginda. Novel Hijrah, novel Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ikrimah, novel-novel sahabat, Abdul Rahman bin Auf, Umar Al-Khattab. Ni semua adalah sirah yang tidak boleh kita main-main sebab kehidupan Rasulullah dan para sahabat ini adalah sumber hukum hakam dalam agama ini. Sumber istinbat hukum. Maka tak bolehlah dengan bermudah-mudah ya untuk dinovelkan apa semua. Adapun bila melibatkan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, adalah sedikit kelonggaran di situ. Walaupun tak boleh juga dari sudut disiplin sejarah, kalau kata terlalu jauh dia punya gambaran itu daripada masadir al-asliyah, masadir dan maraji' yang asal itu, maka tetaplah perlu dikritik. Cuma tidaklah seberat bila dia mula menovelkan kisah Nabi dan Rasul, Rasulullah dan para sahabat baginda. Itu kita. Kita kritik dulu di UKM, ada satu branch dijalankan untuk kritik hal-hal tersebut lah. Termasuklah Ustaz Aziz Abdul Jamil juga terlibat dalam aktiviti tersebut tempoh hari. Jadi di sinilah sebenarnya pattern sama.
Pattern sama. Apa yang Pak Latif buat tu, itulah dulu yang berlaku di alam Melayu kita bila Islam sampai dan kisah para Nabi. So no wonder lah kita duk pening kepala, duk fikir macam kenapalah masyarakat kita ni duk berhi pada cerita-cerita palsu, riwayat-riwayat, hikayat-hikayat. Bukan cerita sehari dua hari, 1400 tahun punya cerita. Hampir 1000 tahun punya cerita. Ya. Cerita ni cerita yang bermula daripada Islam awal sampai di alam Melayu. Nampak tak? Nampak tak tu? Baik, seterusnya Syekh kita ni, Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar menyebutkan asal-usul hadis yang dinukilkan khususnya jika ia dari riwayat As-Sahihain, iaitu Bukhari Muslim, As-Sahihain, Bukhari Muslim, ataupun juga kadang-kadang kita jumpa hadis riwayat muttafaqun alaih, yang berlaku akan keduanya iaitu Bukhari dan Muslim lah tu. Dan selain daripadanya namun tidak mentakhrij hadis-hadis serta tidak menyebutkan riwayat-riwayat dan lafaz-lafaznya, namun almarhum Syekh menyebutkan kesyumulan kisah-kisah tersebut. Syumul menyeluruh. Jika dalam riwayat lain terdapat pengetahuan dan faedah yang tidak didapati dalam riwayat disebutkan, maka ia akan disebutkan secara keseluruhannya. Syekh tidak mendatangkan khabar yang akan datang yang tidak berbentuk kisah, kerana di sana banyak khabar daripada hadis tentang kejadian penciptaan langit dan bumi, malaikat, jin, manusia, juga tentang para nabi dan rasul. Golongan soleh dan golongan derhaka namun bukan berbentuk kisah, kerana bukan itu fokus penulisan kitab Syekh ni. Tapi saya secara peribadi saya memasukkan hal-hal tadi sebagai kisah juga. Cerita kisah penciptaan langit, bumi dan seumpamanya. Dalam Quran ni pembahagian kisah tisi saya kita jumpa Syekh contohnya Manak Khalil Al-Qattan, dia pecah pada dua. Kisah Nabi dan kisah selain Nabi dan Rasul. Kisah selain Nabi dan Rasul. Dia bezakan kita. Dia kata kisah dalam Quran ni ada banyak dan ada dua kategori. Kisah Nabi dan Rasul, ialah termasuk Syed, Daniel, dan kisah selain Nabi dan Rasul. Ashabul Kahfi, Ashab As-Sabti, Ashabul Ukhdud, apalagi Habib An-Najjar, kisah Zulkarnain, atau kisah selain Nabi dan Rasul. Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi juga membahagikannya demikian itu, ya. Tapi sebenarnya kalau kita nak rincikan lagi, sebagai contoh ada seorang syekh lagi, dia buat kisah qasasul hayawan fil Quran. Kisah-kisah binatang. Sebenarnya kisah binatang ni dah bertindan dengan kisah Nabi dan Rasul dan selain Nabi dan Rasul ni. Anjing Ashabul Kahfi sebagai contoh. Itu dah termasuk ni. Kisah Al-Fil, yakni gajah. Itu dah masuk kisah Nabi dan Rasul. Tapi bolehlah kita kategorikan juga ada kisah binatang dalam Quran. Kemudian satu lagi ada kisah bab awwalu ma khalaqallah. Bab kisah-kisah bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya terawal. Bab awwalu ma khalaqallah berkaitan dengan kejadian makhluk. Itu sajalah saya bila buat tu saya gabungkan semua. Ulama ni sebut gini ni. Sebenarnya banyak kategori lah yang boleh dipecahkan secara maudhu'i, secara tematik dia panggil. Tematik maudhu'i. Hadis madhu', hadis palsu. Tapi tematik maudhu'i adalah tematik, bertema. Ada kisah Nabi Rasul kita. Baik. Jadinya seterusnya Syekh juga menetapkan konsep khas dalam penyusunan kisah asal, iaitu ia dimulakan dengan mukaddimah kisah, kemudian dia datang teks-teks hadis, kemudian sumber rujukan asalnya, kemudian dihuraikan kalimah-kalimah gharib, ini gharibul hadis. Kemudian Syekh akan menghuraikannya secara lengkap syarah, dan setiap bab tajuk hadis kisah diakhiri dengan menyebut pengajaran dan faedah durus wa ibar daripada hadis-hadis tersebut. Syekh menegaskan bahawa pembaca pasti perasan bahawa beliau tidak menetapkan pemikirannya sendiri yang jauh daripada konteks nas hadis, lantas mengkhayalkan situasi-situasi sebagaimana yang dikehendaki lalu menambahkan situasi-situasi dikaitkan dengan hadis-hadis yang asal dengan pelbagai alasan dan sangkaan. Tengok, saya kata aku ukir ni mesbijit seketul-ketul daripada hadis. Aku tidak memandai-mandai dalam mengulah tu. Aku tak pandai-pandai tambah pandangan khayalan aku sendiri. Tidak. Aku tak tambah. Aku nak kekal kisah tu sebagaimana yang Rasulullah riwayat. Nampak ni disiplin.
orang bidang hadis lah antaranya, beginilah. Mengekalkan keaslian yang terbaik itu adalah lebih tepat. Nah, sesungguhnya konsep yang digunakan oleh sebahagian penulis masa kini adalah merupakan kesalahan besar, Syekh kata. Kerana kisah daripada hadis kebanyakannya adalah wahyu ilahi. Kisah daripada hadis adalah kebanyakannya daripada wahyu ilahi. Yang Allah mengkisah Bani Israel pun semua Allah Ta'ala bagi tahu Nabi. Rasulullah bagi tahu kita. Jadi sebenarnya dia daripada Allah juga. Cuma dia bukan diwahyukan melalui Jibril dalam bentuk Quran. Ianya adalah ilham ke, dalam mimpi ke, Allah Ta'ala bagi tahu direct ke. Begitulah. Dan tidak ada cara dan kaedah bagi menokok tambahnya kerana ia hanya menceritakan apa yang setepatnya berlaku. Ini manhaj Syekh Ashqar dalam masalah ini, ya, tuan-tuan. Jadi kita pun sepatutnya begini. Jangan duk pandai-pandai lah tokok tambah. Bab dalam kubur. Rasulullah kata kubur ni begini. Begitulah. Tak boleh lah nak pandai-pandai sebenarnya dalam kubur ni ada perumahan. Tak. Di alam barzah ni dia duduk macam dalam rumah-rumah gitu. Ada sebelah-sebelah boleh jumpa jiran, ziarah menziarahi antara satu sama lain. Khususnya pada hari raya. Jangan duduk pandai-pandai begitu. Benda tak ada dalam nas, jangan duduk sebut. Bila nas ada kata dulu, ni orang mati syahid berada dalam kantung tembolok, kantung makanan burung-burung hijau yang mereka punya sarang itu tergantung di atas arasy Allah bagaikan lampu-lampu pelita. Dan mereka keluar terbang ikut suka hati mereka masuk dalam syurga makan minum dah keluar balik. Itu jelas ada hadis sahih, tak apalah. Tapi kalau yang tak ada, jangan duduk pandai-pandai. Jangan duduk takut tambah. Itu yang kita kata, kalau para ustaz kita ni ambil masa sedikit, membuat kajian, bacaan, persediaan, menukilkan kisah-kisah daripada Quran, daripada hadis-hadis sahih, sudah cukup modal ceramah hari-hari di surau masjid tu. Daripada tu cerita wali terbang sana sini, hidup tanpa jantung, berjalan atas air, meraih di Malaysia, timbul di Mekah, semayang Jumaat, semayang sana, subuh di sana. Dan seumpamanya. Yang tidak tahu asal daripada mana, melainkan orang ni kata, orang tu kata, orang ni meriwayatkan, orang ni cerita kata kopi, dan seumpamanya. Sedangkan yang kita doakan bahas ni semuanya mari daripada hadis-hadis sahih, tuan-tuan. Luar biasa. Penulis yang menokok tambah terhadap kisah-kisah daripada hadis bermaksud menokok tambah hadis itu sendiri. Sekaligus penulis tersebut menjadi pereka hadis dan pendusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan natijah neraka. Maq'adahu minan hadislah yang masyhur itu. Syekh bersikap hanya mengeluarkan apa yang boleh dikeluarkan sebagaimana manhaj dan ketetapan ahli ilmu dalam mendapatkan faedah-faedah pengajaran-pengajaran dan hukum hakam daripada nas-nas tersebut. Demikian dinukilkan dan disesuaikan oleh penterjemah daripada teks asal kitab Sahih Qisas Nabawi halaman 5 hingga 7. Boleh, siapa yang boleh bahasa Arab boleh cari PDF tu. Saya dah tunjuk awal-awal kelas kita dulu dan rujuk balik. Saya memang nukilkan bahagian ini ke dalam saya punya tesis PhD yang menyebabkan ada seorang profesor bidang tafsir, ya, dia tak boleh terima bila saya kata walaupun ini teks sastra tapi kisah ni kisah Nabi dan Rasul. Dia kata memang mereka dulu buat untuk hiburan. Ya, tak apalah begitu. Saya kata tak bolehlah untuk hiburan pun. Dia telah ambil kisah Nabi dan Rasul daripada Quran. Bila kisah Quran kena sahih belaka. Dia kata tak, masyarakat dulu. Sebab tu pula mengarut masyarakat kita ni. Bila dah dengar cerita Nabi dan Rasul pun khurafat, tahyul banyak, bercampur aduk yang sahih dan tidak, maka kita harap macam mana akidah kepercayaan mereka itu bersih ke? Bersih ke daripada segala unsur-unsur luar yang mengarut-mengarut tu? Tak bersih. Ada di sinilah dalam bab-bab ini memang kena balik kepada disiplin asal, iaitu Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, katanya akhirnya, dalam buku rujukan utama yang dijadikan sandaran bagi karya ringkas ini, Syekh menyusunkan dengan susunan seperti yang demikian, iaitu dibahagikan kepada 3 bahagian. Didahului dengan mukaddimah, iaitu ta'rif al-qissah, kemudian penjelasan mengenai kepentingan kisah-kisah Al-Quran secara umum dan kisah-kisah daripada hadis secara khusus. Kumpulan kisah daripada hadis sahih yang pertama adalah menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada hari kiamat. Ni kita asal bahasa Arab tu. Dia hiburkan dulu hadis-hadis berkaitan kisah-kisah yang akan terjadi pada hari kiamat.
Seterusnya kumpulan kedua adalah kisah-kisah yang sudah berlaku selepas daripada zaman Rasulullah SAW sendiri, iaitu selepas Rasulullah wafat, sebelum sampai zaman kita ni dah berlaku banyak dah. Dan bersifat berterusan seperti perjalanan mati. Kumpulan ketiga pula ikan kisah-kisah gaib yang akan datang dan belum lagi terjadi, seperti pembahagian besar, tanda-tanda kiamat dan seumpamanya. Wallahu alam. Habislah dia punya mukaddimah. Kita masuklah kisah yang pertama pada malam ini dalam masa yang berbaki. Okey semua? Boleh ke? Dapat? So, saya sedang cakap seorang. Okey Ustaz. InsyaAllah. Minta komen-komen sikit dalam chatbox kita ni. Barulah saya tidak kesunyian ya. Sama ada nak bagi pandangan ke, ada terlintas apa-apa idea ke apa semua, mohon tulis di kita punya chatbox ni macam semalam lah. Nanti saya akan baca. Seronoklah sikit nanti ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. InsyaAllah kita masuk dalam kisah yang pertama. Cuma dia tak jadi macam ngaji hadis lah. Macam tuan-tuan dengar Mulana Asri baca wabihi qala haddatsana riwayat saya. Tidak. Sebab fokus kita adalah kisah. Saya tak pernah klaim diri saya mengajar hadis tuan-tuan. Tak layak. Bahasa Arab saya pun agak biasa saja. Tidaklah bagus macam asatizah yang lain. Cuma saya minat mengkaji aspek yang kait dengan alam Melayu. Yang saya perasan, para asatizah tok syekh kita tinggal bahagian tersebut. Jadi saya rasa saya pentinglah duduk situ. Apatah lagi ketika master saya tersesat masuk dalam pengajian Melayu, saya melihat di sana ruang yang sangat luas untuk saya berkhidmat dan memberikan khidmat dan juga memberikan sumbangan seumpamanya. Sebab tu saya tulis buku khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu, Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah. Kalau tuan-tuan yang sudah baca ataupun mengikuti pengajian kita semalam akan perasan cara perbahasannya bukan cara perbahasan buku agama biasalah. Dia lebih kepada nak menghuraikan fenomena yang berlaku dalam fenomena pemikiran beragama yang berlaku dalam sejarah bangsa kita orang Melayu ni. Jadi asatizah kita, tok guru kita ni dah berjalankan peranan mereka. Yang ni sahih, yang ni tidak, yang ni begini, yang ni begitu, yang ni ilalul hadis, yang ni ada ma'lul dia, yang ni perawi bermasalah, yang ni ada, yang ni dijarrah, yang ni dita'dil. Tu tak apalah sebahagian mereka. Saya pula tu tengok nak ulang benda sama, pertamanya memang tak mampu. Itu sebenarnya. Saya nak ambil bidah hadis, betul-betul bidah hadis tak mampu tuan-tuan. Sebab range dia tinggi terlalu tinggi. Kita latar belakang campur-campur gini, macam mana Tapi kita rasalah tanggungjawab, rasa perlu aku ada satu sumbangan yang signifikan ni. Paling tidak untuk nak reform pemikiran beragama masyarakat kita ni. Dan kalau ada rezeki tuan-tuan, adalah beberapa orang guru-guru saya dalam pengajian Melayu pun duk perasan idea yang saya bawa ni. Mereka pun macam mereka pun dah sebutlah kita perlu kawan macam awak ni Zairuddin sebab awak tidak ikut arus perdana tradisional biasa ni. Saya kata dalam buku saya kata tu lama-lama kena Wahabi juga lagu ni. Sebab memang lagu tu. Nah, saya teringat Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman cerita mengenai Imam An-Nasa'i sebab Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman dia mensyarahkan hadis ataupun membaca balik syarah Syekh Al-Atyubi hafizahullah ataupun rahimahullah terhadap Sunan Nasa'i. Imam Nasa'i ni dia hidup ketika zaman di Damsyik, yakni pada zaman era Umayyah zaman Abbasiyah ke Umayyah tapi zaman Umayyah. Tapi zaman Umayyah di Syria, sentimen anti kepada Ali tu walaupun ia bukan satu benda yang disuruh, tapi secara tidak langsung mereka yang pro kepada Muawiyah yang melampau ni akan automatically anti kepada mereka yang pro kepada Ali. Ini isu politik Tapi Imam Nasa'i ni bila dia tengok di Syria masa tu, di Damsyik, slogan-slogan dan suara-suara anti kepada Ali ni agak lantang, dia bersikap yang sebaliknya. Ni ulama-ulama pemberani ni dia akan berlawan dengan arus perdana. Sebab dia kata melampau dah ni. Nampak duduk cerca Ali, sampai ke khutbah-khutbah pun duduk sindir-sindir Sayyidina Ali dan seumpamanya. Walah Ali dengan Muawiyah tak ada apa pun sebab dia nak pro pada Muawiyah ni. Ada. Sedangkan Muawiyah pun tak ada apa-apa pun. Ada yang bawah-bawah dia pengikut. Biasalah macam politik sekarang lah, sama lah. Nah, mereka punya tokoh-tokoh
pujaan mereka yang jadi YB tu lepas bergaduh duk minum air sekali elok-eloknya. Seorang-seorang tu 30,000 gaji tu. Tak terkesan dengan apa-apa tengok jadi YB 2-3 tak sampai 2-3 tahun dah harta berjuta-juta tu seorang-seorang tu. Bukan kita kata dia sendiri istihar dah. Jadi kita yang bergaduh sampai putus sahabat, putus rakan sekolah, putus nama keluarga, putus ni dapat apa? Bukan dapat pahala, dapat dosa belaka. Nampak tak? Jadinya ringkas ceritanya, okey Tuan Ramli, nanti saya respon jadinya apa yang berlaku, Ustaz Samsudin kata Imam Nasa'i telah mengambil sikap yang sebaliknya. Dia mula puji Sayyidina Ali secara terbuka semua, menyebabkan masyarakat marah. Sehingga Imam Nasa'i pernah diheret dan dipukul depan orang ramai. Dan saya ingat itu cerita Ustaz Samsudin cerita, boleh dengar balik rakaman Nasa'i dia, sehingga pernah kemaluan dia ditendang secara direct depan orang ramai gitu. Nak katanya sentimen politik ni mengatasi sentimen ilmu lah, mengatasi wacana ilmu ni. Dan semoga kita tidak termasuk dari kalangan itu. Tak ada masalah kita nak cenderung politik mana-mana tuan-tuan. Itu memang hak kita. Begitu, itu memang hak kita. Tapi untuk menjadi setahap itu, malulah orang yang mengaji macam kita ni jadi bersentimen dalam politik sehingga tahap tu memalukanlah bagi saya. Tak patut berlaku begitu. Kita kena relax sikit. Relax je. Orang duk bergaduh apa semua dalam grup keluarga pun tak sedap masuklah isu-isu politik partisan ni. Nah, saya ingatlah kampung saya tu, betapalah dia ni dengan tokoh tu, Allah bang, puja sungguh gini-gini ni. Tiba-tiba kawan tu pun masuk parti lain. Tak ada apa-apa. Kita nak gelak je lah. Bersungguh sangat tu. Bersungguh sangat lagu tu lah. Kena tipu lagu tu, hidup-hidup lah. Allah Rabbi. Baik, tanpa buang masa kita masuklah. Kisah pertama insya-Allah. Tajuk bahasa Arab dia wailaka ya ibn Adam ma aghdarak. Wailak ni lafaz push ataupun setengah terjemah sebagai celaka lah. Ataupun kalau lafaz dia panggil bunyi tu push. Wailaka ya ibn Adam ma aghdarak. Celaka kamu anak Adam, betapa kamu ni jenis khianat. Insya-Allah. Baik. Sedap cerita ni tuan-tuan, memang sedap sungguh. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa bihi qala hadatsana rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana amma yakunu min hitabillahi al-ibadi fi yaumil mi'ad wa mururin nas 'ala as-sirat thumma qala thumma yafrughu Allahu min qada'i baina al-ibadi wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nar wa akhiru ahli an-nar dukhul al-jannah fayaqulu ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha fayad'u Allah bima sha'a an yad'uhu thumma yaqulu Allah hal 'asaita in u'tita dhalika an tas'alani ghayrah fayaqulu la wa 'izzatika la as'aluka ghayrah ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة وراءها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة. Itu dia. Sebenarnya hadis ni lebih panjang. Jadi lafaz yang atas sebenarnya adalah ringkasan oleh syekh kita ni, bukan daripada matan hadis ataupun sanad hadis. Sebab tu kita buat nota kaki tu, tengok bawah. Nota kaki tu sebab apa? Ayat ini adalah ringkasan bahagian awal kisah dalam riwayat ini oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Maksudnya lafaz di atas ni syekh kita telah ringkaskan. Dia tak ambil semua. Jadi dia ambil daripada thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibad. Begitu. Ada sebab dia lah, sebab dia al-fokus satu. Mungkin riwayat ni ada beberapa kisah yang bersambung. Syekh nak ambil bahagian tu sahaja. Begitu. Maka kena dinyatakan lah. Tapi orang yang boleh bahasa Arab faham, dia baca atas ni dia faham. Kita yang tak fahamnya, maka saya bila kita susun ni, kita pun pecahkan begitu untuk pengajar, siapa-siapa yang nak mengajar di surah masjid buku kita ni, maka memudahkan mereka. Saya sangat syorkan tuan-tuan ya, salah satu cara lah. Kalau kita sendiri tak boleh nak ceramah, nak cerita pada orang apa semua,
salah satu cara saya tengok pakcik saya seorang ya. Zaman CD dulu, zaman CD ni, dia ni, tapi dia ceramah, dia minat ceramah-ceramah umum gitulah, ceramah-ceramah yang kelakar apa semua. Tapi dia ni suka sungguh. Zaman kaset ni dia pergi ke Jalan Pasar. Pasar Karak ni di Jalan Pasar, di belakang apa, belakang apa nama ni, penjara Pudu hari ni dia bawa saya masa tu ya. Kita Raja 6 hujung cuti sekolah, marilah KL ni. Dia bawa pergi. Beli kaset, dia dubbing. Dia bagi kawan-kawan dia yang ada kereta apa semua tu, dengarlah kereta. Ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang masyhur, popular masa tu lah. Datuk Ismail Kamu ke, Harun Din ke, gitu. Cara dia. Dan dia nak ceramah tak reti. Apa semua dia buat cara tu. Ini cara dakwah orang. Ketika mana datangnya era CD, lagi sedap lah, beli CD, dubbing, bagi free. So zaman kita ni pada saya ya tuan-tuan. Tuan-tuan sebahagiannya saya fikir dah ada kefahaman yang agak bagus. Dah faham dah manhaj apa semua. Jadi kita tengok di luar sana ramai ustaz yang ada ilmu. Ilmu banyak, balik Azhar, balik situ, balik sini. Tapi bila mereka ceramah, mereka sedikit tidak kita kata tidak apa nak kata, mereka ada ilmu bahasa Arab bagus, cuma dari sudut manhaj bila mereka menyampaikan tu benda-benda yang mereka nukil tu daripada bila kita dengar tu kita tahu ni daripada dia tak fokus kepada disiplin riwayah dirayah ataupun manhaj alul hadis. So why not? Sebahagian tuan-tuan saya cadangkan ustaz-ustaz yang tuan-tuan rasa boleh dengar cadangan dan pandangan kita ni, kita bawa buku ni kita bagi pada dia ustaz, boleh tak? Ustaz, saya hadiah ustaz buku ni, ustaz baca, sekali-kali boleh ustaz baca lah daripada awal apa semua begini, dan semoga ustaz boleh gunalah untuk mengajar di mana-mana surau masjid. Bagus buku ni, dia bukan kitab hadis pun, dia kisah-kisah sebenarnya. Jadi pada saya mungkin dengan tu dia pun baca balik, dia pun buat modal ceramah dia. Alhamdulillah buku yang kita usahakan ni ramai dah ustaz-ustaz kita yang, bahkan ustaz-ustaz yang bukan daripada kalangan yang so-called sunnah pun duk guna buku kita ni untuk kuliah-kuliah tazkirah mereka dan seumpamanya. Kerana saya susun memang khas, satu kisah untuk satu kuliah tak sampai sejam di surau masjid, boleh habis. Kita susun gitu, macam modul, macam okey, satu kisah hari ni, saya baca hadis, terjemahan, tengok sumber dia, takhrijul hadis, durus wa'ibah. Saya ringkaskan begitu. Durus wa'ibah tu, pengajaran-pengajarannya. Dah, baik. Okey, kita tengok terjemahan dia kata apa ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menyampaikan mengenai hisab Allah atas hamba-hambanya yang pada hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat, dan situasi manusia di atas titian sirat. Jadi ini ringkasan daripada Profesor Dr. Umar Salim Ashqar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia ambil terus, thumma yafrughullah. Setelah Allah selesai mengadili hamba-hambanya, tinggal seorang lelaki yang wajahnya masih menghadap neraka. Maksudnya dia dah keluar. Tapi wajah dia tu masih menghadap neraka. Dia adalah seorang ahli neraka. Yang terakhir, wa akhiruhu dakhala jannah. Dia inilah lelaki ahli neraka yang terakhir dan yang terakhir masuk syurga. Maksudnya selepas daripada dia, neraka, ahli neraka tu abada. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya dalam ni. Nah, manakala ahli syurga juga, lepas daripada dia ni, orang terakhir ni, sebab kita tahu kategori orang, ada yang terus masuk neraka, ada yang terus masuk syurga, dan ada yang masuk neraka dulu, golongan fasik, dosa lebih banyak pada pahala, masuk neraka dulu, setelah dibakar habis segala dosa dia apa semua, keluar dan masuk syurga. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang menyebabkan golongan Mu'tazilah tak boleh terima. Bahawa ada orang buat dosa besar, mati tak sempat taubat, masuk neraka dulu. Kemudian boleh keluar masuk syurga balik. Maka setengah sahabat tak berapa selesa nak cerita hadis ni. Kerana khawatir ada orang take for granted. Dah betul. Golongan murji'ah. Murji'ah ni golongan yang anggap dosa besar ni tak ada masalah pada mereka. Asalkan hati baik, hati tidak syirikan Allah, nak buat dosa lain pun tak ada masalah. Golongan murji'ah, bahaya ya. Ada tak kalangan kita begitu? Saya pernah jumpa tuan-tuan. Memang dia tak ada masalah buat semayang, dia tak kisah. Tak apa, asalkan jangan syirikkan Allah je lah. Boleh masuk syurga juga nanti. Lepas tu masuk neraka, tak apalah neraka pun masalahnya, masuklah sekejap.
Dia ingat masuk neraka ni macam pergi jalan-jalan Mid Valley ke lagu mana tuan-tuan? Ada orang lagu ni. Dia take for granted lah pada dia. Tak ada masalah. Asalkan kita tak syirik dengan Allah, masuk syurga lah. Syurga juga akhirnya kita. Jangan risau. Buat sikit-sikit, nak zina sikit-sikit, nak minum arak sikit-sikit, nak curi, nak makan rasuah sikit-sikit. Apa masalahnya? Dia boleh lagu tu kita dengar pening sekejap. Kita dengar dia ni biar betul. Ada orang macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tak termasuk daripada kalangan orang yang Allah keraskan hati sampai tahap itu kerana banyaknya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga titik-titik noda dalam hati kita ni sentiasa dibersihkan dengan astaghfirullah, istighfar setiap hari 100 kali lebih bahkan. Dan seumpamanya, dan bila kita lakukan dosa-dosa kecil dan besar, apatah lagi dosa besar, segera Allah Ta'ala datangkan rasa bersalah, rasa nak taubat dan seumpamanya. Itu satu nikmat tu. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam buku dia La Tahzan kata, bergembiralah selagi mana kamu bila terbuat dosa kecil ke dosa besar ke, tapi hati kamu rasa bersalah, rasa risau, rasa Allah Ta'ala terima ke tak taubat, maka bergembiralah, dia kata. Ternyata dalam hatimu masih ada iman, dan tinggal lagi saatnya iman itu lemah, maka kita pun buat maksiat. Lagu itulah Yazid yang iman naik turun kan. Begitu. Yang risau apa dia? Tak rasa apa-apa. Tak semayang, relax. Tak puasa, relax. Berzina, okey, tak ada masalah apa. Buat ni, minum arak, tak ada rasa apa. Yang tu, na'udzubillah min dzalik hadha. Makan rasuah, seronok. Bukan tak rasa apa. Seronok bahkan. Bangga. Tengok saya lah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian apa berlaku pada hamba Allah ni? Paling tidak kita perhabis kisah ni lah malam ni. Jadi dia ni, setelah dia adalah seorang lelaki ahli neraka yang terakhir masuk syurga dan terakhir masuk neraka, ahli neraka yang terakhir masuk syurga. Katanya, wahai Tuhan, kalihkanlah wajahku daripada neraka kerana wapnya benar-benar menampar mukaku dan nyalaannya membakarku. Dia kata, ya Allah, ai Rabbi, dia kata. Kita tengok bahasa Arab dia sikit. Dia kata, ay Rabbi srif wajhi anin nar, kalihkanlah wajah aku daripada neraka ni, fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Duk terasa lagi dia punya hawa-hawa, dia punya rasa panah apa semua ni. Dah lama dah dalam tu. Nah, panah bukan main. Allahu Rabbi ya karim. Na'udzubillah. Ada orang, kalau ada orang kata, kalau saya jadi lelaki ni tak apa dah Ustaz. Jadi pertama, confirm bukan perempuan yang terakhir keluar daripada neraka. Muslimat pun hore, gembira lah para muslimat. Nah, yang terakhir keluar adalah lelaki. Yang paling ramai, tetaplah hadis saya sebut, wanita. Bermaksud lelaki sikit ke? Tak juga. Lelaki pun ramai juga dalam neraka. Cuma wanita lebih ramai. Itu maksud dia. Bukan kata bila wanita ramai tu, maksudnya lelaki sikit. Wanita ramai, ramai lagi daripada ramainya lelaki. Begitu dalam neraka tu. Ramai belakang. Na'udzubillah misalnya. Seterusnya dia terus memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dia pun merayu pada Allah. Allah tak layanlah mula-mula. Kemudian Allah bertanya kepada dia. Yakni Allah mari tanya dia. Adakah kamu akan minta perkara lain jika permintaanmu itu ditunaikan? Yakni mengalihkan wajah daripada neraka tu. Nak katanya di akhirat punyalah setiap benda kena minta izin daripada Allah. Kita tak boleh buat apa-apa melainkan Allah Ta'ala izin belaka. Sampaikan nak kalih wajah daripada menghadap neraka tu pun kena minta dengan Allah Ta'ala. Dia menjawab tidak. Maksudnya dia duk merayu, ya Allah, kalihkanlah wajah aku, tak sanggup dah tengok neraka ni, panah ni, duk terasa lagi dia punya bahang. Jadi Allah tanya, kalau aku makbul, kamu akan minta benda lain ke? Dia kata, tidak ya Allah, tidak. La wa'izzatika ya Rabb, la tas'alani ghairah. Tidak, demi keagunganmu, aku tidak akan minta yang selainnya. Cukup dah, padan dah. Kamu kalih wajah aku tu, cukup dah, aku syukur dah. Itulah kalau bahasa kita dah. Kemudian Allah memperkenankan permohonannya itu dan mengalihkan wajahnya daripada neraka. Dia minta, dia pun berjanji dah tadi. Dah, bukan main lah berjanjinya.
Allah Ta'ala pun perkenallah. Dia pun bolehlah kalih wajah dia daripada duk menghadap neraka, tiba-tiba menghadap mana? Menghadap ke syurga. Sudah. Memang menarik kita ni. Bila kata tak dapat tengok neraka, bermaksud dia tengok syurga. Sebab di akhirat tu tidak syurga, neraka, dua tu ya. Tak kala wajahnya menghadap syurga, dia terdiam. Sakata masya Allah wa ayyaskut. Dia terdiam, terpegun, tertegun, terpana. Dah, apa lagi bahasanya? Dah. Terpegun, terpana, terkejut. Dah. Mind blowing lah kita kata dah. Dengan kehendak Allah itu, kenapa duk menghadap tengok syurga dah. Lantas tiba-tiba dia berkata, ya ay Rabbi. Thumma yaqulu ay Rabbi qaddimni ila babil jannah. Qaddimni, dekatkanlah aku ila babil jannah. Dia pun pandai juga. Dia tak minta terus masuk syurga. Dia minta apa dia? Qaddimni ila babil jannah. Dekatkanlah aku dengan pintu syurga. Itu dia. Oh, kelakar dia ni tuan-tuan. Pandai juga dia ni. Dia tak minta masuk terus. Barangkali dia pun tahu. Kalau masuk terus, teruk kena ni. Kena marah Allah pula ni. Kalau baru keluar daripada neraka. Soalan kita ni baru keluar daripada penjara lah. Minta macam-macam dah. Baru keluar daripada penjara Sungai Buloh. Minta tu, minta ni, minta tu. Awak ni tak sedar diri ni. Kalau ke mana? Maka dia pun minta lah. Ay Rabbi qaddimni ila babil jannah. Baik. Fayaqulullahu lahu alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka an la tas'alani ghaira alladhi u'tita abada. ويلك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيقه ويقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفحقت له الجنة فرأى ما فيها من الحضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني إلى الجنة أدخلني الجنة. الله أكبر. Dia berkata, Allah berfirman kepada dia. Lepas dia tengok syurga tu, dia minta ay Rabbi qaddimni ila babin, dekatlah ke syurga. Rayu-rayulah dia, merayu main gitu begini. Allah pun kata, bukankah engkau telah berjanji selamanya tidak akan meminta selain daripada permintaan sebelum ini? Kamu berjanji kan tak akan minta apa-apa dah selama-lamanya setelah aku makbulkan permintaan sebelum ini. Allah pencela dia. Wailaka ya bani Adam ma aghdara. Celaka kamu ni anak Adam, betapa kamu khianat. Apa mesej di sini tuan-tuan? Manusia ni atas muka bumi, mati masuk neraka, mati masuk kubur, azab kubur, azab di yaumil mahsyar, azab dalam neraka, last kali dah keluar daripada neraka, tetap tak hilang sifat khianat dia ni. Allahu Akbar. Siapa ni? Kita lah, manusia. Sifat khianat memang tetap akan kita buat kepada Allah, kepada sama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wailaka ya bani Adam ma aghdara. Betapa kamu khianat, tak sedar diri, dahlah baru keluar neraka. Bukannya orang soleh Nabi dan Rasul ke apa semua nak minta macam-macam ni. Lelaki terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk syurga. Wailaka ya bani Adam ma aghdara. Celaka kamu ni anak Adam, betapa kamu ni khianat. Masa hidup, masa mati, masa di akhirat, masa nak masuk keluar daripada neraka, nak masuk syurga, khianat juga. Mesej yang jelas daripada hadis ni nak kata sifat khianat itu memang salah satu daripada sifat yang tidak akan betah untuk kita buang sebagai seorang manusia. Maka dia pun berkata ya Rab, dan dia pun merayu ya Rab, ya Rab, ya Rab, dan terus meminta kepada Allah dengan sesungguhnya. Lama mana? Wallahu alam, tidak diberitahu. Sehingga Allah dah bertanya kepada dia, adakah kamu akan minta perkara lain jika permintaanmu ini ditunaikan? Dia menjawab, jawapan yang sama. Tidak, demi keagunganmu, aku tidak akan minta yang selainnya.
Kemudian Allah memperkenankan permohonannya. Lama lah minta ni, berapa lama tak tahulah. Rayu. Sehinggalah Allah pun perkenankan. Dan dia pun didekatkan dengan pintu syurga. Maka dia berdiri di hadapan babil jannah, pintu syurga. Lantas pintunya terbuka. Maka dia melihat segala isinya yang penuh dengan segala kegembiraan, minal hadrati wassuru, dengan penuh kegembiraan dan keseronokan, dengan penuh kegairahan, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh apa segala tu. Jam tak jam dia tuan-tuan. Kita duk bayang pening kepala dia. Dia minta duduk dekat dengan pintu syurga. Bila Allah Ta'ala berkenan duduk depan pintu syurga terbuka. Bersama pintu syurga tuan-tuan, riwayat lain sebut antara Mekah ataupun Madinah sampai ke Yaman ke. Keluasan itu berapa sebulan perjalanan ke lagu mana tu. Maksudnya luah. Jadi bila nak terbuka pintu tu, dia nampak segala aktiviti ahli-ahli syurga tu. Saya tak boleh nak mikirlah apa yang nak buat. Perasaan dia masa tu. Memang kalau kita nak bagi real lagi lagu mana? Biasanya kita daripada luar ni panah kan. Jalan raya ni panah. Luar kereta kita panah. Nak masuk dalam bangunan. Bila pintu terbuka tu nak masuk tu, terasa dia punya hawa aircon kuat tu. Rasa sejuk. Kalau kita nak, ni tidak adalah hadis. Dari nak bagi kata rasa syok lagi ni. Lagu mana? Barangkali dia ni bila terbuka pintu syurga tu, terkesan dia dengan hawa-hawa rasa udara syurga yang begitu nikmat, yang begitu sedap apa semua tu, duk terasa dalam mata duk tengok. Barangkali aircon dalam syurga tu pun duk keluar kena juga sikit-sikit. Jam dia tuan-tuan. Nah, boleh bayang tak perasaan dia ketika itu? Maka dia, Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata apa dia? Dia terdiam dan terpegun ni. Dia kata fayaskutu masya'allahu ayaskut. Dia terdiam dengan kehendak Allah itu, bahkan terpegun tak kata apa. Klik-pah. Allahu Akbar. Thumma yakulu, kemudian tak boleh tahan. Dia berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, dia rayu. Adkhilnil jannah. Masukkanlah aku ke syurga. Kalau bahasa kita kat merayulah. Adkhilnil jannah. Tak boleh ke masuk aku dalam syurga tu? Masukkanlah aku dalam syurga tu. Ada gitu. Fayaqulullahu lahu alasta qad a'taita uhudaka wa mathiqaka alla tas'ala ghaira ma'utita. Fayaqulu wailaka ya bani adam ma aqtar. Allah berfirman kepadanya, bukankah engkau telah berjanji selamanya tidak akan meminta selain daripada permintaan sebelum ini? Katanya lagi, Allah kata apa dia? Wailaka ya bani adam ma aqtar. Kena dua kali tuan-tuan. Celaka kamu anak Adam, betapa kamu ni khianat. Fayaqulu ay Rabbi la akunanna asqa khalqika fala yazalu yad'u hatta fala yazalu la akunanna asqa khalqika fala yazalu yad'u hatta yadhakallahu minhu. Ni kelakar ni. Lepas Allah kata dia dicelaka, dia pun kata balik pada Allah. Macam kita ni dia berbelas kasihan lah. Oh ya, wahai Tuhanku, aku tidak mahu menjadi makhlukmu yang paling malang. Dah. Dia pula kata pada Allah, ya Allah, aku tak nak jadi makhlukmu yang paling malang. Sedangkan kamu dengan rahmat kamu boleh bagi macam-macam. Aku tak nak jadi makhlukmu yang malang. Pandai berkata-kata dia ni. Dan dia telah berhenti dan dia tidak berhenti meminta, yakni merayu-rayu sehingga Allah disebut sini hatta yadhakallah, sehingga Allah yadhaka. Ini bahasa Arab terjemah literal ke? Tergelaklah tuan-tuan. Hatta yadhakallahu minhu, sehingga Allah tergelak. Lagu mana? Wallahu a'lam, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sudah situ. Tak payah nak jelas-jelas jauh-jauh dah. Dah, cukuplah. Hadis kata Rasulullah kata hatta yadhakallahu minhu, sehingga Allah tergelak dengan rayuan dia, dengan dia punya perangai itulah. Dah, dengan dia punya gayanya pandai kata-kata la aku dan asqa khalqika,
Fala yazalu yad'u hatta, dan dia tidak berhenti. Dia kata, la aku dan ashqa khalqika, aku tak nak jadi hamba-Mu yang paling malang. Dah. Fa idza dhahika minhu, kemudiannya, dan dia tidak berhenti kemudian setelah Allah gelakkan dia, kemudian Allah pun berfirman, hatta mana ni? Qala Allahu lahu tamanna. Selesai masalah dia. Allah kata apa dia? Masuklah kamu. Masuklah, tamanna. Masuklah kamu. Yakni, masuklah kamu ke dalam syurga. Allahu Akbar. Selesailah masalah dia, tuan-tuan. Tamanna. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Hatta inna Allah la yuzakkiruhu yakulu kada wa kada. Dia pun bila dia masuk saja dalam syurga, Allah berfirman kepadanya. When he step in the heaven. Bila dia masuk saja dalam syurga, Allah terus tanya, minta lagi. Apa isyaratnya tuan-tuan pada kita? Isyaratnya kita ni, kemuncak kita adalah kita kena masuk syurga. Kaki kanan kita masuk syurga, selesailah segala masalah yang kita membelenggu kita selama kita hidup di atas muka bumi, dalam kubur, di alam barzah apa semua gitu gini ni. Nak pastikan kaki kita ni masuk dalam syurga saja. Selesai. Allah Ta'ala akan layan lain selalu. Ni lelaki terakhir keluar pada neraka ni. Terakhir masuk syurga ni. Bila saja dia step in the heaven, the paradise of God, of Allah, Allah pun kata, mintalah lagi. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Allah pun tanya dia lagi, mintalah lagi. Hatta innallaha yadhkiruhu yakulu kadha wa kadha. Sehinggalah apa dia? Maka dia terus meminta kepada Tuhannya. Orang yang baru keluar daripada penjara, duduklah penjara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba diampunkan, keluar. Nak akan keluarga pula, mari dah. Nak akan apa? Nak tom yum, nak ni, nak tu, nak KFC, nak McDonald, nak belaka. Padahal dia makan lebih penjara, sedap juga. Tapi ni neraka ni tuan-tuan. Maka dia pun minta itu, minta ini, sehingga Allah mengingatkan dia dengan beberapa perkara. Sehingga habis permintaannya. Hatta, apa ni? Hatta inqata'at bihil amaniyu, sehingga dia tak tahu dah nak minta apa, tuan-tuan. Apa isyaratnya di sini? Isyarat di sini ni Allah nak kata, besar mana pun nafsu kamu, hei manusia. Ni nafsu yang duduk atas muka bumi dengan ruh kamu, dengan nafsu kamu ni. Besar mana pun nafsu yang kamu ada, nak tu, nak ni, nak begitu, nak begini, nak begini. Bila kamu masuk syurga, nafsu kamu akan jumpa dia punya limit. Sebab apa? Lelaki terakhir masuk dalam syurga ni pun, duduk dalam neraka berapa puluh ribu trilion bilion tahun pun, bila masuk dalam syurga, dia minta tu, minta ni, minta tu, minta ni, minta tak. Of course, dia akan minta terlalu banyak benda, tak tahu apa. Tetapi kerana dia dalam syurga, hatta inqata'at bihi amaniyu, sehingga nafsu dia jumpa puncak, tak tahu nak minta apa dah. Apa isyarat Allah Ta'ala? Rahmat aku akan lebih besar daripada segala hawa nafsu kamu tu. Maka sabar sikit atas muka bumi ni. Jangan duk buat jahat, jangan duk berzina, jangan duk apa, jangan duk minum arak, jangan duk judi, yang aku larang tu semua tinggal. Sebab apa? Nafsu yang sama yang kamu dah ada ni, nanti masuk syurga, aku akan bagi guna unlimited sampai kamu jumpa dia punya puncak. Kenapa? Kerana rahmat aku lebih besar daripada itu. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu duduk, tuan-tuan. Qala Allah, dzalika laka wa mithluhu ma'ah. Maka Allah berkata, itulah bagi dirimu dan mereka yang seumpamanya. Maka kalau kita bayanglah orang yang, siapa dia? Mereka yang awal masuk syurga. Masuk umat Nabi Muhammad yang terawal masuk syurga tanpa hisab. Allah tak boleh nak bayang. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 80,000, 800,000 yang terawal masuk syurga tu. Allah tak boleh bayang lagu mana. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang lagu mana. Ni cerita syurga berdasarkan riwayat sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhrijul hadis. Hadis ini adalah sebahagian besar daripada hadis yang panjang
Riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Tauhid, kitab Tauhid ini bab terakhir dalam Sahih Bukhari. Bab qaulillahi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Nombor 7437. Nanti boleh saya muat Contohnya dalam sunnah.com, tepat dengan nombor yang kitab ni pakai. Okey, kita tengoklah. Nah, sunnah.com. Okey, keluarlah dia tu. Sahih Bukhari. Nampak ni? Nampak kalau saya buka sunnah.com ni? Nampak tak tuan-tuan? Ya, macam tak nampak. Nampak Nampak Ustaz. Okay. Tengoklah Sahih Bukhari, nombor berapa tadi kita kata? Nombornya adalah 7437. Jadi kitab Tauhid, ujung sekali. Kitab Tauhid, nombor 7437. Ni nombor dia ni, 7375. Kita boleh tengok mana 7437 ni. 7437, 7439. 7437, 7438. Okey, ni hadis dia rasa panjang ni. Ini rawi dia. Faqala Rasulullah SAW ni sahabat sini. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah, hadatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Atha' ibn Yazid al-Laythi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nas qalu ya Rasulullah ya al nara rabbana yawm al-qiyamah. Faqala Rasulullah SAW bla 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 sampailah hadis yang kita separuh daripada apa yang kita baca tadi tu. Apa dalam bawah ni? Ni qala Abu Hurairah ar-rajulu akhiru ahli al-jannah dukhul al-jannah. Maksudnya adalah 7437 hadis tu ada 7436. Ada dalam ni. Jadi tepatlah dia punya nukilan ini. Hadis ini juga diriwayatkan di beberapa tempat lain dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu pada nombor 806 dan 6573. Juga dalam Sahih Muslim nombor 1182. Dah jelas di situ. Inilah untuk kita nak cerita jelas sumbernya daripada mana. Baik, intipati dan penjelasan durus wa ibar minal qisah. Keluasan dan kenikmatan syurga yang dikurniakan kepada ahlinya adalah tidak mampu dibayangkan oleh manusia di dunia. Jika lelaki yang terakhir masuk ke syurga malah merupakan mantan ahli neraka, mendapat kenikmatan dan layanan Allah yang begitu besar, pastilah mereka yang terdahulu mendapat balasan dan layanan yang berlipat kali ganda lagi. Tak boleh nak bayang. Golongan yang duduk di Jannatul Firdaus, golongan al-awwalin, yakni mereka yang awal juga tanpa hisab, Allah tak boleh nak bayanglah kemuliaan mereka lagu mana ya. Yang kedua, hakikat nikmat syurga hanya dapat diungkapkan melalui ilmu Allah kerana Allah sahaja yang mengetahuinya. Mereka yang Allah muliakan dengan balasan syurga daripada kalangan orang-orang saleh akan memperolehi balasan yang fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun, yang bermaksud maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan dari bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Lihat hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nombor 189. Cuma di sini ada perbincangan sedikit. Bila kata bima kanu ya'malun, ayat Quran banyak kata masuk syurga itu dengan ya'malun, ta'malun dan seumpamanya dengan amal soleh. Sedangkan hadis Nabi kata la yadkhulul jannah, Rasulullah kata la yadkhulul jannah bi'amalihi, tidak akan masuk syurga seorang daripada kamu dengan amalan dia. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi, tidak akan masuk syurga seseorang daripada kalangan kamu kerana amal dia sendiri. Para sahabat pun terkejut, terus tanya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Rasulullah? Kamu sendiri pun tak masuk juga dengan amal soleh kamu? Rasulullah kata, wala ana, aku pun tidak. Kalaulah Rasulullah pun tak masuk syurga kerana amal soleh dia, kita tak tahulah sebenarnya. Illa, kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlih. Melainkan aku juga masuk syurga kerana rahmat Allah dan juga kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Fadilat yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Gitu. Maka Imam Ibn Katsir rahimahullah
dalam mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan bima kanu ya'malu bima kuntum ta'malu dan seumpamanya itu menyatakan bahawa adakah bertentang. Quran kata masuk syurga kerana amal saleh, manakala hadis kata Rasulullah kata masuk syurga kerana rahmat Allah. Al-Imam Mukathir rahimahullah, saya tak ingat ayat mana tapi jelaslah saya guna konten tu. Dia dalam menghuraikan perkara ini dia kata sebenarnya ya masuk syurga kerana rahmat Allah semata-mata. Tetapi nak dapat rahmat Allah mestilah dengan amal yang soleh. Tidak ada pertentangan di antara dua perkara tersebut. Nah, tidak ada pertentangan sama sekali. Masuk syurga confirm kerana rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah mestilah dengan amal salih. Nah, amal salih. Baik. Maka katanya lagi di sini, hanya Allah yang mengetahui urusan perkara gaib dan Nabi Muhammad SAW mengetahuinya kerana Allah mewahyukan kepada baginda. Kita hanya dapat mengetahui urusan perkara gaib melalui Al-Quran dan Hadis atas sebab Allah berkehendakkan kita mengetahuinya melalui Al-Quran dan Hadis. Wajib beriman kepada perkara gaib yang berpunca daripada Quran dan Hadis kerana kesahihan khabar itu melalui sanad-sanadnya yang sudah terbukti sahih. Walaupun cerita tu tak logik lagu mana, tapi kerana dia sahih, maka iman kita melogikkan akan hal tersebut. Ya. Yang keempat, hadis ini dan yang seumpamanya menjadi dalil sisi ahli sunnah wal jamaah bahawa akan berlaku bagi seseorang yang beriman kepada Allah namun amal ibadahnya tidak mampu menampung dia ke syurga. Mereka akan terlebih dahulu ke neraka bagi menjalani hukuman dan apabila selesai dengan rahmat Allah mereka akan dibenarkan untuk berpindah ke syurga dengan syafaat lah. Tapi syafaat pun menarik, nanti kita akan bincang. Banyak jenis syafaat yang ahli neraka nanti boleh diselamatkan dan masuk syurga. Ya. Dan ada syafaatul uzma, syafaat besar oleh Rasulullah SAW sendiri. Baik, Allah Akbar. Okey, sekali. Sememangnya tidak mampu menguruskan kesabaran adalah sifat kebanyakan manusia khususnya atas kesenangan dan kesusahan yang mereka lalui. Mereka tidak mudah puas, sentiasa mengejar apa yang dirasakan lebih baik daripada apa yang mereka sudah miliki sebagaimana lelaki yang terakhir keluar daripada neraka dan masuk syurga ini. Mereka direnungkan. Kalau direnungkan dapat bebas daripada azab neraka itu pun adalah satu nikmat yang maha besar. Apatah lagi boleh masuk dalam syurga. Nah, khianatnya manusia terhadap janji-janji dan kata-katanya sendiri. So kalau kita duk dengar YB, menteri-menteri duk cakap tak betul, jangan duk pelik sangatlah tuan-tuan. Ni ahli neraka yang baru keluar pada neraka ni. Janji dah pada Allah Ta'ala sendiri. Janji pada Allah. Pada Allah. Di mana? Di yaumil qiyamah. Pada hari Malik Yaumiddin. Allah adalah Malik semata-mata. Dah tetaplah dia boleh lebung Allah Ta'ala khianat. Jadi setakat atas muka bumi kena tipu ke YB tu, YB ni, sahabat tu, sahabat ni, rakan kongsi tu. Memang benda kecil. Bukan benda kecil maksudnya benda tu boleh buat. Maksudnya kita kena sabar terlebih. Sebab di akhirat pun Allah tipu ke kita ni. Kena khianat. Maksudnya bukan kena tipu, kena berani dikhianati oleh yang namanya manusia. Nah, walaupun dirinya hanya bekas ahli neraka. Namun Allah memaafkan dan melunaskan permintaan-permintaannya apatah lagi selepas dia melihat sendiri segala kenikmatan syurga. Okey, dua last. Rahmat Allah tiada batasan buat hamba yang tidak mensyirikkannya meskipun dia seorang yang fasik. Selepas dihukum dalam neraka, mereka tetap mendapat perhatian Allah, berdialog dan dapat membuat permintaan demi permintaan. Bila dialog dengan Allah, masuk boleh tengok Allah lah. Boleh tengok. Syurga ni, cerita dalam syurga neraka, akhirat dah ni. Bukan atas muka bumi. Nah, boleh lah. Kita beriman memang boleh tengok Allah di bila akhirat esok-esok. Tak ada masalah. Nah, kepada Allah sehingga dibenarkan masuk syurga. Maka ketika dalam syurga, Allah melunaskan segala kehendaknya sehingga dia tidak tahu apa lagi yang hendak diminta. Akhir sekali, Rasulullah SAW mengatakan bahawa Allah ketawa dalam hadis tersebut. Maka sebagaimana para salaf sewajarnya kita menetapkan yang mengisbatkan akan ungkapan dalam hadis itu sebagaimana ayat Quran dan tidak mengingkarinya. Tidak jadi mu'attilah pula. Iaitu meyakini apa yang ditetapkan dengan tanpa menyamakan sifat itu dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sendiri, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak sesuatu pun yang sebanding dengan zat-zat sifat-sifat dan pentadbirannya. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang nak dengar perasaan Syekh Fadilatul Syekh,
Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizullah, boleh scan di sini dengan dia ulah ringkas sahaja. Sambil tidur tu nak dengar dah. Scan dengan komputer apa nama handset tu, boleh dengarlah dia ulas secara ringkas. Mungkin ada yang saya tertinggal yang ada pada ulasan baru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah taala wa ra'ah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Habislah di situ. Ada kalau lagi ni belakang. Saya duk syok cakap seorang ni. Stop presenting. Komen apa komen ni? Okey, chatbot kita ni. Ada khusyuk. Terima kasih. Pandangan Ustaz mengenai tokoh pendakwa ahli matematik Indonesia bernama Fahmi Bashar menyatakan Candi Borobudur adalah teringan Nabi Sulaiman. Terdapat juga agamawan di tempat kita yang mengatakan rantau Nusantara adalah jalan Ratu Balqis. Kelihatan ada persamaan di situ. Dah. Makanya pertama cerita tentang Candi Borobudur sebagai istana, bahkan yang lebih teruk seringnya Candi Borobudur inilah istana Balqis yang Nabi Sulaiman suruh jin Ifrit dengan seorang saleh punggah tu. Kita kata jin keren lah kalau sebut gitu, sebab candi tu candi Buddha tuan-tuan, bukan istana. Ni dia candi, tempat ibadah. Banyaklah percanggahan di situ ya. Fahmi Bashar ni saya tak kenal, cuma cerita ni masyhur lah. Dakwaan yang kata Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dan pernah kita kami bincang dari sudut timeline, Nabi Sulaiman ni lagi lama daripada Candi Borobudur ni dibuat. Jadi timeline dia tidak kena lah. Itu satu. Kemudian ada Profesor Pak kita ni kata rantau Nusantara ini adalah jajahan Ratu Balqis. Malikatus Saba. Balqis ni nama Israiliyat yang boleh digunakan dengan menyatakan la tusaddiq wa la tukadzib, yani tidak kita nafikan dan tidak kita iakan, tapi Balqis ini masyhur dan namanya. Cuma ada tak riwayat sahih Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Macam Imra'atu Al-Aziz tu. Imra'atu Aziz nama apa? Dia kata nama apa? Dia kata minat pada Nabi Yusuf tu. Zulaikha. Zulaikha itu pun tidak sahih bil riwayah lah. Cuma masyhur, boleh guna, tapi dalam keadaan kita tahu benda tu adalah Israiliyat. Balqis pun sama, sebab Quran guna Malikatus Sabak. Ratu ada permaisuri kerajaan Sabak. Jadi Sabak ni secara geografinya setakat yang pekaji-pekaji dulu, ulama-ulama dulu kata dia belah negara Arab Yaman mana tu lah. Jadi dikatakan dia menguasai sampai ke Nusantara ni, wallahu alam, tak erti nak kata tuan-tuan. Kita tak ada bukti lah. Tapi itu biasa lagi tu. Bahkan kita pernah dengar dakwaan bahawa kayu yang guna untuk buat kapal Bahtera Nabi Nuh tu ambil di Kedah. Dekat Gunung Jerai mana tu? Tu lagi padu tu. Jadi dakwaan-dakwaan begitu, guna mimpi, guna anggapan apa semua tu, kita tak boleh pegang sebagai satu hujah, apatah lagi satu akidah lah. Sedangkan cerita Nabi dan Rasul ni bersabit dengan kisah Quran, akidah tu. Jadi selagi mana tidak ada, dan tak penting pun untuk kita tahu benda tu. Tidak menambah iman, tidak menambah apa. Melainkan golongan yang nak nisbah pada alam Melayu ni nak mengangkat bangsa Melayu menggunakan naratif-naratif Israiliyat ni satu kepalsuan, tuan-tuan. Dia tidak akan muncul sebagai, kita tak akan muncul sebagai bangsa yang hebat kerana duk pegang dengan cerita-cerita riwayat-riwayat yang bermasalah ini. Kita akan bangkit, muncul menjadi bangsa yang hebat bila kita betul-betul berinteraksi dengan sejarah kita dengan matang, dengan ilmiah, dengan berani berkata yang ni tak betul, yang ni betul. Ini bila kita nak bangkit bangsa kita yang tak betul pun jadi betul belaka. Itu asabiyah yang tak kena tempat lah. Dan mutakhir ni begitu sekali galak golongan ini yang tak pernah baca, yang tak pernah mengaji pun, yang tak pernah pun buat kajian sejarah apa semua, tapi kerana mereka duk dengar TikTok 2-3 orang yang dianggap sebagai profesor doktor dalam bidang pun bukan bidang sejarah, bukan bidang hadis ke bidang tafsir ke, cuma kebetulan boleh baca sumber Arab. Bidangnya bidang yang bukan sejarah, bukan bidang tafsir, bukan bidang tarikh dan seumpamanya. Jadi dakwah-dakwah itu bagi saya rapuh.
dan di kalangan sarjana pun banyak dah yang bersuara, cuma mereka tidak ada platform sebagaimana kepopularan di media oleh golongan yang disebutkan tadi. Ada. Kalau kita cari sarjananya betul, mereka boleh rot, mereka boleh betulkan satu persatu dakwaan-dakwaan yang out of context itulah, yang dikatakan out of range ataupun tidak tepat dengan disiplin ilmu dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi kah? Kita 10.30 dah ni. Sebarang soalan, kalau nak bagi cadangan pun boleh. Siapa lagi? Sahabat-sahabat kita ni. Ramai juga, alhamdulillah. Masih semua kerana sudi hadir. Ada rezeki, kita jumpa lagi pada bulan depan ya. Ada sebarang soalan lagi sebelum kita berhenti? Pandangan? Alhamdulillah kita masuk kisah tu, jadi lepas ni mungkin dalam satu pertemuan kita boleh selesaikan 2 kisah. Cepatlah sikit progresnya lepas ni. Bila mukaddimah tu dah settle, tuan-tuan dah dapat satu kerangka framework manhaj dalam berinteraksi dengan benda ini, riwayat-riwayat ni, insya-Allah kisah-kisah yang kemudian ni akan jadi mudahlah untuk nak hadam dan seumpamanya. Okeylah, kalau ada apa-apa kita berhenti situ ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita